Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من يريد بالخير يحفظه في الدين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله لا يهدي فرج على الله كل شيء قدرا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وبك من نعمتك علي وأسلمت فاغفر لي فإنه لا يغفر إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi peluang kita pada malam ini dan pada bulan ini dan pada tahun ini untuk kita sama-sama berada di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, bulan Ramadan yang Mubarak, yang mana bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang disebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maknanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan Al-Quran Al-Karim. Bukan saja bulan puasa, tapi bulan yang diturunkan kitab kita yang mulia itu. Jadi kita ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut apabila disebut dalam Al-Quran ini, mana ialah ada sesuatu yang istimewa berbanding dengan bulan-bulan lain lah. Jadi bulan Ramadan ini merupakan penghulu segala bulan. Sebab setiap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah jadi ini ada dia punya penghulu dia, ada dia punya ketua dia. Jadi bulan ketua bagi bulan itu adalah bulan Ramadan. Kalau ketua bagi hari adalah hari Jumaat. Kalau malam Jumaat juga ada. Kalau malam ialah malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu baru min al-syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau malaikat apa ya? Jibril alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tempat atau dunia ini, tempat yang paling mulia adalah Makkah Al-Mukarramah yang digelar sebagai Ummul Qura. Ummu maknanya ibu, mother. Qura maknanya ialah kampung. Kalau satu kampung bahasa Arab panggil Qaryah. Kalau banyak kampung, pura dia panggil. Plural lah, plural. Kalau banyak lagi, pura-pura. Okey. Jadi Ummul Qura maknanya ialah Mekah. Sebab apa namanya Ummul Qura? Sebab di situlah bermulanya perkampungan di atas muka bumi ini. Dikatakan begitu, ahli tafsir mengatakan bahawa mulanya kampung di atas muka bumi ini ialah bermula dari Mekah. Sebab itu namanya Ummul Qura. Jadi itulah dia. Kemudian bulan Ramadan ini kita kena ingat adalah bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada kita sebagai bulan tarbiyah. Tarbiyah itu maknanya nak mendidik, nak mengeduket kita. Apa yang kita buat dalam bulan Ramadan ini, itulah yang kita boleh buat kalau boleh selepas bulan Ramadan. Jangan bulan Ramadan saja. Sebab kita tengok mana-mana masjid pun bulan Ramadan ini memang ramai. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ini telah sufidatis sayati. Syaitan-syaitan sudah diikat. Sebab itulah, oleh kerana syaitan ikat, kita datang ke masjid. Sebab syaitan yang jahat selama ni. Jadi kalau dia tak datang lagi masjid, dia adalah syaitan. Okay. Kemudian bulan Ramadan ini adalah bulan, kita tengok sebagai bulan pengurusan masa. For example, dia kata hari berbuka hari ini pukul berapa hari? Berbuka 7.34. Semua tahu. Saya ingat seluruh kawasan kita di Zoom kita tahu bila waktu berbuka. Maknanya di bulan Ramadan ini kita mengetahui waktu sembahyang maghrib. Bulan lepas tanya, pukul apa maghrib? Tak tahu lah, dalam 3.30, 7.30 kita dah lebih. Tak tahu kan? Tapi bulan ni mesti tahu. Bulan 7.34. Dan saya ingat tersilap saya sampai kaki kan. Sampai kaki kata sampai raya ni 7.34. Bukan ingat sehari, ingat sebulan tu. Kita punya jaga makan. Ingat sebulan. Kita ingat waktu maghrib dengan waktu subuh. Waktu imsak. Waktu imsak pun ingat juga. Waktu subuh 5.40
46 kan? 48. Mana waktu imsaknya ialah 5.38. Dia bagi waktu imsak maknanya ialah 10 minit. Jadi waktu imsak itu sebenarnya ialah imsak maknanya berhenti. Maknanya kita kalau dah sampai waktu imsak boleh makan lagi. Sebab kalau ikutnya imsak sini waktu imsak tu lebih kurang kalau kita kat traffic light warna kuning. Itu dia. Apa maksudnya? Maksudnya apa traffic light warna kuning? Selepas hijau kuning apa ni? Bukan berhati-hati laju. Tak pada boleh. Laju tu maknanya ialah kalau dah sampai waktu imsak kena laju sikit nak makan dah. Ada orang kata, hadis Nabi kata macam mana? Makanlah sampai azan azan Bilal. Bilal itu maknanya ialah azan untuk kata imsak. Sebab di zaman dulu, zaman Rasulullah tu dia ada dua azan, azan Bilal dengan Abdullah Umi Maktum. Kata saya lah. Azan Bilal itu adalah untuk kejutkan orang semai subuh, dan kemudian azan kedua tu yang waktu subuh. Jadi kita pula jangan pula sampai sini Malaysia ni kata, sebab ada Rasulullah kata sampai azan Bilal habis kata. Jadi kita pun suruh Bilal tu azan lambat-lambat sikit. 6.30 habis. Boleh dah mancel. Jadi azan Bilal itu maknanya ialah azan yang kejutkan orang semai subuh tu je. Okey. Jadi sebenarnya waktu sahur tadi dah. Tadi kita berbuka tadi. Berbuka tu kita kena awal kan lah. Kita tahu dah ke dah. Kalau tak bagi tahu pun kita tahu dah. Berbuka kena awal. Maknanya 7.34 awal maknanya. 7 suku lah. Bukan. Awal tadi bukan 7 suku. Maknanya 7.34 kena terus berbuka. Jangan main-main lagi. Jangan kata saya boleh tahan lagi. Pukul 9 boleh tahan lagi. Pukul 10 tak tahan baru buka. Jangan. Kita buat macam penganut Syiah kan. Syiah dia sampai nampak bintang baru dia berbuka. Kalau sini Malaysia tu, bintang mencari bintang lah. Baru buka je. Nampak bintang. Katanya dia dia punya kedutaan pun lebih kurang dia tambah lagi 18 minit. Itu mereka lah. Jadi kita kena lawan dia. Kita kena berbuka awal. Masuk saja, jangan lengah-lengah terus berbuka. Okay. Kemudian waktu subuh pula, waktu imsak pula, ataupun waktu sahur. Tasaharu fa'inna fis suhuri barakah. Walaupun kita dah makan, kita dah tengok Piala Dunia. Kita punya kaum Brazil, nak kutuk lah kaum Brazil kan. Kita maaf lah siapa punya kaum Brazil lah. Balik awal. Okay. Kita dah tengok bola ni, kita pun dah makan kenyang dah. Tapi kalau boleh waktu pukul 4 ke 5 tu, dekat subuh tu kita bangun lagi. Makan buah kurma dengan air pula. Ambil keberkatan sahur itu. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kamu kerana dalam sahur itu ada keberkatannya. Kalau pukul 12 dia tak kira sahur lagi. Sahur ni jika selepas separuh malam baru dikira sahur. Kalau pukul 12 itu bukan sahur, itu bersapa namanya. Bersapa. Jadi nak sahur dah biar 2/3 malam kalau boleh. Ini masalah juga ni sebab para isteri bangun awal, suami ni bangun lewat sikit. Pukul 5 suku kejut-kejut tak bangun lagi. Jadi ada petua untuk isteri nak kejutkan suami supaya bangun awal. Kejutkan dia, abang bangun, nak kahwin satu lagi dah. Memang bangun insya-Allah. Confirm bangun. Itu dia. Kemudian yang kedua, kami sikit pukul 10 kira. Yang kedua ialah bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar kita supaya mengimarahkan masjid. Surau ke penuh. Tapi kita tengoklah, hari pertama tu penuh lah. Tapi ni hari ke berapa dah? Hari ke-13, 14 mana 14. Dia macam liga tu lah, FIFA tu sama juga. Peringkat saringan pertama 32 pasukan. Peringkat saringan kedua 16 pasukan. Suku akhir Suku akhir 8 pasukan. Semi final 4 pasukan. Sekarang dah masuk final tinggal 2 lah. Jadi hari ke-30 Iman dengan Bilal 2 je akhir. Dia ya, Johan dengan naik Johan. Iman tengok belakang tinggal Bilal seorang. Itu. Jadi kalau boleh kita jangan macam itulah dah. Kita kena selalu datang ke masjid. Macam ni kita nak macam kalau begini keadaannya, sebab tu orang Yahudi kata sekarang ni mereka sedang serang Gaza kan. Jadi antara tak silap saya seorang kata-kata seorang Yahudi itu namanya saya tak ingat lah apa nama dia. Dia kata jangan mimpi orang Islam untuk mendapatkan balik negara Palestin itu kecuali apabila waktu sembahyang subuh sama dengan waktu sembahyang Jumaat. Ramai orang baru dapat balik. Maknanya keimanan kita itu sendiri. Jadi
Kita kena datang ke masjid, jangan saja masa pergi Mekah dulu selalu pergi masjid kan. Tiap-tiap hari pergi Masjidil Haram, tiap-tiap hari Masjidil Haram. Balik rumah ni haram tak datang masjid. Dia tukar balik. Bukan saya kata ni ada ustaz atau dia kata. Saya ikut je kan. Jadi janganlah macam tu lah. Jangan nak pergi Mekah saja pergi masjid ya. Okey, seterusnya tazkirah. Tazkirah. Tazkirah ni pun nak sebut jugalah. Maknanya kita janganlah kata tazkirah bulan Ramadan. Tengok bulan Ramadan penuh dah. Tapi bulan lain sebulan sekali je. Jangan, kita sentiasa ada tazkirah. Dan kita pun jangan pilih-pilih lah ustaz. Ni nak pilih, ni ustaz ni keluar TV, yang ni keluar radio, yang ni masuk TV. Saya memang selalu keluar TV kan, tu kan keluar TV masuk je lah. Jadi kita tengok kalau ustaz keluar TV, tu ustaz keluar TV dia ngomong kita. Jangan pilih-pilih dah. Sebab ustaz tu dia ada istimewa masing-masing. Ada ustaz yang boleh membuat orang menangis. Contohnya petang tadi, kalau tuan-tuan dengar radio iKing 102.7, pernah dengar radio iKing? Dengarlah iKing dah. Itu apa? Usrah Nurani dah. Usrah Nurani yang diketuai oleh Ustaz Zul Ramli. Ustaz Zul Ramli ni semua kenal. Kalau dia cakap dia bagi salam nak menangis dah rasanya. Itu punya hebat. Boleh buat orang menangis. Ada ramai juga yang boleh buat orang ketawa macam Ustaz Zaidul kan. Tapi ada ustaz juga yang boleh buat orang tidur. Ramai itu. Ini yang paling ramai. Ceramah dia dah tidur, ceramah dia tidur. Ini kemahiran masing-masing lah. Kemahiran masing-masing. Jadi kita jangan pilih ustaz. Sebenarnya isi yang nak dicapai itu sama je. Cuma mungkin cara penyampaian itu mengikut kemahiran masing-masing. Dah. Macam orang kata ni lah, macam apa? Orang kata cerita Hindustan kan. Dia pun ada macam cerita Hindustan. Sekejap-sekejap dia menari joget dah. Cerita apa? Cerita Cina, kungfu sekejap kungfu, sekejap kungfu kan. Kalau cerita Tamil sekejap shung dah. Tapi kalau cerita Melayu sekejap hilang, sekejap hilang. Kelebihan dia, tak apalah. Ini cerita Melayu tak? Kelebihan dia. Okey. Yalah kalau tidur, kalau tidur tu biasalah, kalau mengantuk dah ni letih apa lagi. Sebab itulah kita ni Allah Subhanahu Wa Taala suruh selepas berbuka dia suruh kita sembahyang tarawih. Kalau lah kata tak ada sembahyang tarawih, saya ingat confirm saya ingat waktu Isya dan subuh kalian lah dah. Kita sembahyang. Tapi lah kerana ada sembahyang tarawih ni, dengan yang kita makan tadi tu, dia boleh melakukan pembakaran. Sebab masa kita sembahyang tarawih tadi, kita sudah membakar, kalau kita sembahyang 20 rakaat, kita sudah membakar 200 kalori. Tahu tak kalori? Kalori. Ada kalori ni kecil-kecil pada lori, lebih buat tu je lah. Lemak-lemak kita lah, apa dia punya tenaga kan. Jadi setiap satu rakaat, dia membakar 10 kalori. Jadi kalau kita sembahyang 8 rakaat, baru 80 kalori. Tuan-tuan nak tahu banyak mana kalori? Kalau tuan-tuan buka puasa tadi, tuan-tuan makan muktabat daging kambing, maka kalorinya ialah 722 kalori. Kalau tuan-tuan makan nasi ayam, 600 kalori. Kalau tuan-tuan makan mi mamak, 660 kalori. Kalau tuan-tuan makan nasi biryani kambing, 587 kalori. Kalau tuan-tuan makan roti canai kosong tanpa kuah, 300 kalori. Agak dah tu. Dah kalori dah. Makan kari empat, 130 kalori. Kita berjalan laju selama 30 minit ataupun kita 30 minit berjalan laju ataupun menari. Menari 30 minit menari yang pusing-pusing semua tu. Dah. Menari baru habis 200 kalori baru tuan-tuan. Seorang lelaki macam kita ni, lelaki biasa, bukan Superman lah, lelaki biasa kan. Lelaki biasa dia perlu satu hari 2,250 kalori. Orang perempuan dia perlu 1,800 kalori pula tu. Sebab perempuan dia tak perlu banyak kalori. Sebab nak mengumpat je sikit je kalori kan. Orang lelaki pun mengumpat juga, jangan marah orang saja je lah. Sebab tu kita tidur contohnya, kita tak perlu makan banyak-banyak dah. Sebab kalau kita tidur, kita tak perlu kalori sebenarnya. Jangan pula belum tidur nanti makan pula nasi goreng contohnya. Tersilap saya nasi goreng pun 600 kalori. Bila nak habis? Sebab kalau kita tidur, kita tak guna tenaga. Cuma 2-3 kalori untuk mengigau je. 2 kalori. Tak boleh dah. Jadi tak perlu sebenarnya. Jadi kita ni memang tidur banyak. Mengikut kajian dia kata, kalau orang tua umur dia 60 tahun, maka tidurnya saja 20 tahun. Sini ada 60 tahun? Ada. 60 tahun. Siapa 60 tahun, maka umur dia tidur saja 20 tahun. Tidur saja. Tu tak masuk yang tidur dalam kuliah. Itu tak masuk. Jadi itu dah. Jadi kita ada satu petua dia kata ni, tak takut pernah dengar awal kan.
petua untuk datang awal ke masjid. Mana betul? Ada seorang murid-murid kita ngajak dia, dia kata, macam mana ni saya nak datang awal masjid ni? Dia kata, dah datang lewat. Maka tu dia kata, kamu kahwin dah? Tak kahwin lagi. Kahwin dia kata. Kahwin, dia pun kahwin lah. Kahwin, lepas tu datang lewat lagi. Dia kata, datang lewat lagi tu guru, kata dia. Tunggu, dia kata tak apa. Kahwin satu lagi, kata dia. Kahwin satu lagi, datang lewat juga. Tunggu, dia kata, kahwin satu lagi. Bila kahwin satu lagi, itu guru satu lagi tu pergi masjid. Sewaktu subuh, saya tengok dia dah ada kat masjid. Tunggu, dia kata, jadilah petua dia. Dia kata, macam mana jadi? Bukan datang awal, tidur kat masjid tadi. Itu kahwin 3, tidur kat masjid. Okey. Kemudian bulan Ramadan ini juga, pukul 10 dah, sikit lagi boleh bulan Ramadan ini juga ialah bulan yang orang kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa kita, dimakbulkan. Mudah Allah terima doa kita. Minta apa saja. Istimewanya ialah apabila kita bangun semaya tahajud tadi tu. Waktu sahur tu sebab tu ada barakah. Sebab selepas kita makan sebelum subuh tu ada waktu lagi. Kita boleh semaya tahajud, kita boleh semaya hajat, kita boleh semaya apa lagi? Semaya hujan. Semaya taubat. Kalau rajin lagi semaya jenazah, tak masalah kan? Semaya jenazah. Praktikal. Jadi sampai itu kita berdoa, makbul doa kita mana? Masa kita nak berbuka puasa, doa dulu. Jangan tak sempat buka puasa pula dah. Bunyi orang azan, tapang plastik cendol, makan tu dah. Lepas tu yang malam tu apabila tunduk terawih, jatuh cendol tadi. Imam rasa sejuk, rupanya cendol Bilal. Sama Bilal. Jadi doa dimakbulkan. Siapa-siapa yang belum ada jodoh lagi, minta Allah SWT makbulkan kalau ada dah. Orang kata senang je kalau jodoh ni, kita tanya dia je, nak ke mana? Kalau dia kata tak ke mana, itu jodoh kita. Sebab orang tua kata, kalau jodoh tak ke mana? Okey, seterusnya yang terakhir. Yang terakhirnya ialah kita di bulan Ramadan ini kita digalakkan bersedekah. Sebab sedekah ni dah, kalau satu kita bagi di bulan Ramadan, Allah ganda sampai 700. Masa pergi Jumaat tadi, tengok RM1 kita letak. Maknanya Allah dah bagi pahala RM700 bulan Ramadan ini. Kalau bulan lain mungkin 10 saja, mungkin 70. Tapi bulan ini 700. Ada yang cerita boleh kan? Bila ada sedekah RM1 tu, lepas tu ada orang belakang bagi RM50. Dia pun letak ni. Lepas tu bila keluar, orang tu kata, tadi RM1 sebenarnya. Yang jatuh daripada poket dia. Minta balik ni aja pergi masjid kan. Okay. Jadi sedekah. Contohnya juga ialah kalau amalan wajib ia diganda sampai 700 kalau amalan wajib. Tapi kalau amalan sunat diberi ganjaran pahala wajib. Contohnya kalau sedekah sunat tu dia bagi sedekah wajib. Kalau kita sembahyang sunat macam sembahyang wajib. Kalau umrah sunat macam umrah wajib. Macam-macam itulah macam haji lah kan. Kalau mandi sunat macam mandi wajib. Senang nak dapat dalam Ramadan letih dapat pahala mandi wajib. Jadi saya rasa sekian dulu untuk malam ni sebab ramai dah banyak lagi video nak buat. Dia tak boleh buat pada tengah hari ni, boleh buat pada tengah malam. Jadi sekian dulu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al afat wa taqbilana biha min hajati wa lana biha min sayyi'at wa tarfa'na biha lakal darajat wa tu'aluna biha surayat min al-farq wal akhirah. Allahumma ja'alna ana hadha bi ma'amruna wa tafarruquna ma'amruna